Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, ramai yang mula bercakap berkaitan dengan isu Tita Edendum. Setelah kemenangan rayuan Najib 21 pada 6 Januari, rupanya ramai yang telah mengeluarkan kenyataan, respon dan pandangan. Ada yang mengecam kerajaan, ada yang mengecam menteri di dalam kerajaan. Sampai mereka kata ada Tita Edendum disembunyikan, ada subhat lah dan macam-macam lah. Tapi pada akhirnya Menteri UMNO sedia beri keterangan di mahkamah isu Tita Edendum. Nah, di sini mungkin rakyat menimbulkan pertanyaan ataupun persoalan. Adakah Menteri UMNO benar-benar menyembunyikan Tita Edendum? Dan kalau benar, siapa Menteri UMNO itu? Dan adakah Menteri UMNO ini akan ditangkap? Nah, saudara-saudara, setakat ini bagi saya mustahil untuk perkara ini berlaku. Takkanlah Menteri UMNO nak menyembunyikan Tita Edendum. Nah, lagipun kerajaan sudah membuat kenyataan melalui Fahmi Fadzil bahwa kerajaan tidak menyembunyikan Tita Edendum. Dalam satu artikel, Menteri-Menteri UMNO menyatakan kesediaan untuk memberi keterangan kepada Mahkamah Tinggi jika diperlukan dalam kes semakan kehakiman bagi mengesahkan kewujudan Tita tambahan Edendum berkaitan bekas PM Najib Razak. Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Menteri-menteri yang mewakili UMNO bersedia untuk memberi kerjasama kepada Mahkamah Tinggi kelak jika diperlukan untuk memberi keterangan, katanya pada sidang media. Jelasnya UMNO yakin bahwa Mahkamah Tinggi akan bertindak bebas dan adil untuk menilai keabsahan kewujudan Tita Edendum tersebut. UMNO merakamkan rasa syukur dan menghormati keputusan mahkamah rayuan yang membenarkan permohonan Najib untuk memulakan prosiding semakan kehakiman bagi mengesahkan kewujudan Tita Edendum. Saudara-saudara yang saya amat hormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Berkaitan dengan Tita Edendum, sudah pasti ramai yang mula bercakap. Tapi yang paling mengejutkan adalah kenyataan Khairi Jamaluddin baru-baru ini yang mendakwa bahwa Menteri UMNO menyembunyikan Tita Edendum. Khairi Jamaluddin juga mendakwa Menteri UMNO bersubahat di dalam menyembunyikan Tita Edendum. Sesuai dengan satu tajuk berita sebelum ini, Menteri UMNO sorok Tita Edendum Najib, kata Khairi Jamaluddin. Khairi menuduh Menteri Undang-Undang Azalina Othman bersubahat menyembunyikan dokumen tambahan berkaitan dengan Tita Edendum. Jadi pada akhirnya saudara-saudara yang saya amat hormati, KJ burukan menteri, 2 laporan polis dibuat. Nah, adakah dengan ini Khairi Jamaluddin berisiko untuk ditangkap, disaman? Nah, itu persoalan yang pertama. Dan setelah kenyataan KJ sedemikian, masih adakah parti yang mahu menerima KJ selepas ini? Sekiranya Khairi Jamaluddin ingin menyertai mana-mana parti, tak kisahlah daripada pembangkang ataupun daripada blok kerajaan. 2 laporan polis telah dibuat terhadap bekas ahli parlimen Rembau, Khairi Jamaluddin, atas kenyataannya berhubung isu dokumen mengenai satu perintah yang membolehkan bekas Perdana Menteri Najib Razak menjalani baki hukuman penjara secara tahanan di rumah. Laporan berkenaan dibuat oleh Datuk Surayah Yaakob, Setiausaha Politik kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said, dan Nur Azrina Surip, Setiausaha Politik kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa. Laporan dibuat secara berasingan masing-masing di Putrajaya dan Sentul di Kuala Lumpur. Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle.
Ini satu berita tergempar ataupun mungkin satu peletakan jawatan yang mengejutkan. Kepimpinan Perikatan Nasional, peletakan mengejutkan Parti Bersatu, yaitu Presiden Bersatu sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, sebagai pengerusi Perikatan Nasional juga. Saudara-saudara, peletakan mengejutkan Mahathir Rais yang sah meninggalkan Bersatu, Perikatan Nasional. Setiausaha Bersatu Wilayah dan Setiausaha Perikatan Nasional Wilayah Persekutuan, Dr. Mahathir Mohamad Rais mengumumkan keputusannya melepaskan kedua-dua jawatan berkenaan selain keahliannya dalam parti itu berkuat kuasa serta-merta. Sebelum ini ada ahli parlimen yang berpaling tada daripada Parti Bersatu. Kali ini pula bukan ahli biasa, tapi ini adalah pemimpin tertinggi, saya boleh katakan bos besar, kerana memegang jawatan sebagai Setiausaha Bersatu Wilayah dan Setiausaha Perikatan Nasional Wilayah Persekutuan. Perkara itu dimaklumkan beliau melalui satu surat yang ditujukan kepada Ketua Badan Pimpinan Bersatu dan Pengerusi PN Wilayah Persekutuan, Datuk Radzi Jidin. Saya dengan ini melepaskan jawatan selaku Setiausaha Bersatu Wilayah dan Setiausaha Perikatan Nasional Wilayah Persekutuan, serta juga mengumumkan peletakan keahlian dalam bersatu, berkuat kuasa serta-merta. Beliau bagaimanapun tidak mengulas sebarang sebab mengenai tindakannya. Sebelum ini dalam laporan sebuah portal, Mahathir memaklumkan perjuangan sudah tidak selari sebagai antara sebab tindakan itu diambil. Dalam masa sama, beliau memaklumkan akan menunaikan umrah pada 22 Januari dan keputusan mengenai masa depannya termasuk menyertai mana-mana parti akan dibuat selepas itu. Nah, di sini mungkin ada persoalan yang timbul. Adakah Mahathir Mohamad Rais akan menyertai kerajaan perpaduan ataupun menyertai parti di dalam komponen kerajaan perpaduan? Di dalam artikel ini juga menyebut Mahathir sebelum ini lantang mengkritik perhimpunan di Ketua IPAS untuk menyokong Datuk Seri Najib pada 6 Januari, mengatakan ia mencerminkan kesediaan PN berkompromi dengan prinsipnya demi kepentingan politik. Katanya, sambitan dan hukuman 12 tahun ke atas bekas PM dalam kes SRC International menjadi peristiwa penting bagi Malaysia dan menyifatkan Perhimpunan Solidariti itu sebagai mengecewakan. Perhimpunan di Istana Kehakiman Putrajaya dihadiri pemimpin Bersatu dan PAS, antaranya Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan, Naib Presiden PAS Idris Ahmad dan Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal. Adakah dikarenakan Perhimpunan Solidariti ini Mahathir Rais letak jawatan dan keluar daripada parti? Mungkinkah ini juga membuka kepada pintu kepada mana-mana pemimpin di dalam Bersatu ataupun PN ataupun PAS untuk keluar daripada parti kerana mungkin perkara Perhimpunan Solidariti itu mengecewakan dan tidak selari dengan prinsip parti? Saudara-saudara, apa komen Anda?